Terima kasih. Baru-baru tadi saya baru bebel dekat TikTok kan pasal ada seorang mamat ni nama Syahrudin apa nanti saya tapi saya dah capture screen dah nama dia. Jangan risau Saya dah capture screen nama dia dan dia telah menuduh bahawa DAP itu kafir laknatullah dia kata. Kafir laknatullah 4,000 followers. Saya tengok dia gambar dia dengan bini dia. Tak apa, kalau kau private kan account kau pun kau akan kena. Jangan risau. So basically saya akan arahkan budak saya untuk buat laporan polis berkenaan beliau dan kita akan lihatlah siapa yang terkencing, siapa yang tak terkencing lepas ni. Dia macam ni tuan-tuan, saya dah kata nak berbeza pendapat, tak setuju, tak suka polisi, tak suka pentadbiran, tak suka pemikiran DAP pun tak ada masalah. Tetapi kita mengkafirkan orang lain untuk tujuan apa? Apa tujuan kita nak kafirkan orang lain? Terutama kalau dalam DAP itu sendiri ada orang Islam. Adakah budaya kafir mengkafir dalam Islam tu adalah benda yang dibenarkan? Malah ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa orang kata kafir mengkafir ni kan, hadis takfir ni ada satu hadis kan? Hadis ni sangat berat tuduhan, sangat berat apa orang kata sangat berat yang diletakkan oleh Rasulullah SAW ke atas perkara orang yang suka menuduh orang yang kafir ni tuan-tuan. Bawakan hadis tersebut, tuan-tuan tengok sendiri. Mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka jatuhlah kafir itu ke atas salah seorang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari, hadis 6104 dan hadis riwayat Muslim, hadis 111. Dua kitab hadis terbesar menyebut, mana orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka jatuhlah kafir itu ke atas salah seorang daripadanya. Bermakna dekat sini apa? Kalau yang dituduh itu tidak kafir, maka yang menuduh kafir itu bukan arti dia keluar Islam. Artinya dosa dia seolah-olah dia kufur dengan Allah SWT. Itu besarnya. Maksudnya dekat sini Islam amat menitik beratkan tuduhan yang tidak berasas. Tuduhan yang sewenang-wenangnya dilakukan adalah suatu yang sangat dilarang oleh Islam itu sendiri. Tak tuan-tuan, orang PAS ni, orang PN ni bercakap dialah paling champion tentang Islam, paling hebat tentang Islam. Tetapi bab paling asas macam ni pun dia orang tak faham. Dia orang tak tahu. Dia orang tak berpegang kepadanya. Satu menarik, saya jumpa dengan orang UMNO tuan-tuan. Dia kata apa? Orang UMNO kata apa kat kami, orang Parti Keadilan ni. Dia kata, dia kata, teruk-teruk kita gaduh dahulu pun, korang tak pernah kafirkan kami. Kan? Teruk-teruk pun kita gaduh dahulu, kita kata macam ni betul tu, tetapi korang tak pernah kafirkan kami. Sebab bagi kami, kafir dan mengkafir bukan kerja kami tuan-tuan. Itu kerja majlis agama. Bukan kerja kami nak mengkafirkan orang. Kerja kita tengok polisi. Tak betul, kita bangkang. Kita bahas, kita pertikaikan. Itu yang kita kena pertikaikan. Tetapi hari ini apa yang dipertikaikan oleh pembangkang? Hari ini kita akan tengok tuan-tuan. Yes. Alamak. Hari ini kita akan tengok apa sebenarnya dipertikaikan oleh pembangkang pada hari ini. Apa sebenarnya dipertikaikan oleh pembangkang? Adakah ada sesuatu yang benar? Atau sebenarnya hanyalah retorik-retorik semata-mata dan hanyalah perkara yang orang kata apa? Yang tak membawa apa-apa perkembangan pun kepada negara sebagai pembangkang. Sedih lah nak tengok pembangkang sekarang ni, sedih. Kan sedih. Sedih saya tengok pembangkang ni. Dan dalam keadaan sekarang ni, pembangkang berada dalam keadaan yang paling lemah. Saya boleh kata pembangkang pada zaman PN ni adalah pembangkang paling lemah dalam sejarah pembangkang. Kita pernah berada dalam keadaan pembangkang tak ramai. Tapi tahun ini, zaman ini adalah pembangkang paling lemah tuan-tuan. Ni saya tak cerita lagi kes di mana geng-geng Tun bergaduh dengan geng-geng Bersatu. Okey, kita akan cerita. Kalau saya sempat saya ceritalah. Baik, sebelum itu, menarik tuan-tuan di Twitter. Di Twitter sekarang dah ada live. Siapa yang menonton saya di Twitter, hello. Harap boleh retweet lah. Kan? Harap boleh repost. Dia tak panggil retweet lagi dah. Harap boleh repost. Tuan-tuan sendiri boleh repost. Dan live dia memang macam live dekat YouTube dan Facebook. So dia boleh tengok live kita macam sebelum ini. Sebelum ini saya pernah ada live macam ni. Kemudian dia diturunkan oleh X bawa baru. Kemudian dia naik semula. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang menonton saya di YouTube, Facebook. Terima kasih yang share, yang like, yang subscribe. Terima kasih kepada semua yang tolong-tolong share. Terima kasih yang tolong-tolong share. Tuan-tuan,
Geng-geng yang share ni, saya bukan kata semua lah. Siapa yang share ni, dia memang geng LTL dan bukan walaon. Share boleh tak? Share. Tolong share. Tolong share. Tak ada. Kalau tak share pun tak apa. Saya tak ada masalah. Saja gurau. Janganlah marah. Jangan koyak. Baik tuan-tuan. Malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Pertama mengenai kes Syed Saddiq. Kes Syed Saddiq yang akan didapati bersalah atau tidak pada hari Khamis ini, keputusan kes beliau Khamis ini. So ulasan saya sedikit mengenai kes tersebut sebelum saya ulas apa yang telah diputuskan oleh hakim selepas itu. Kemudian Mastura MP PAS di Kuala Batas tuduh Lim Guan Eng berkait dengan komunis dan Chimpeng. Satu lagi fitnah PAS dan apa tindakan yang diambil kepada beliau dan apa drama. Yang menarik macam mana geng-geng pemfitnah ni tuan-tuan. Kan? Ni ustazah ni tuan-tuan. Manis wajahnya. Manis. Cantik. Ustazah Mastura ni manis orangnya. Tetapi tak sangka semanis wajahnya, hatinya sebusuk itu tuan-tuan. Kadang-kadang itu saya nak kata manusia ni kita tak boleh tengok pada luaran saja. Tapi kita kena nilai pada hati dia. Dan apa yang kita cakap ni adalah buah. The fruits of apa yang kita tanam di dalam tarbiyah, pendidikan, jiwa kita. Itu sebenarnya. Dan kita akan tengok sekejap lagi. Ulasan Ketua Ulama PAS biadab terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersatu gantung Labuan 6 tahun. Kita akan tengok. Malaysia tolak. Kenapa Malaysia tolak? Langkawi sepi dari pelancongan. Baik. Ni tak ada Malaysia tolak mana? Malaysia tolak ni. Apakah kerana sikap ahli parlimennya dan kerajaan negeri gagal? Kita tengok juga. Jom memancing di Langkawi. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya ada menganjurkan insyaAllah trip memancing di Langkawi hanya untuk lelaki sahaja. Minta maaf, perempuan tak boleh lah. Hanya untuk lelaki sahaja, trip memancing 3 hari 2 malam di Langkawi, mencadat sotong dan juga memancing ikan. Nanti saya akan terangkan pada penghujung dan mungkin beberapa hari ini saya akan promote lah insyaAllah. Baik. Sebelum itu saya nak bawa satu kenyataan. Okey. Yang menariknya kenapa saya keluarkan gambar Brother Zul ni, Brother Zul, Zulkifli Muhammad ni. Dia macam ni tuan-tuan. Tak ada, saja je. Saya teringat arwah Salahuddin. Saudara Zul ni adalah pemuda, adalah apa jawatan dia? Memang amanah Pahang. Pengurusi Amanah Pahang. Pengurusi Amanah Pahang. Baik. Saya saja bawa dia sebab saya teringat masa tu arwah Salahuddin, saya terjumpa arwah Salahuddin dekat satu hotel di Genting, arwah masa tu. Kemudian dia tarik saya dekat hotel, dekat kafe. Dia kata, "Sorry, sini jap." Saya kata, "Terkejut juga. Apa hal babi? Sini. Ni, kembang kau ni." Lepas tu dia tarik abang Brother Zul ni. Lepas tu dia kata, "Muka kau orang sama." Dia kata, "Sama tak?" Okey. Alright, itu satulah. So, kenangan saya dengan beliau. Arwah Salahuddin. Amanah dari idealisme ke pengukuhan demokrasi. Setelah hampir sedekat tertubuhnya amanah, persoalan yang mencuri perhatian rakyat tidak lagi berkisar dalam kerangka idealisme perjuangan atau jalur fikrah yang mewarisi barisan kepimpinannya. 2016 amanah ditubuhkan. Ia melangkaui lebih daripada itu. Sejak parti ditubuhkan pada tahun 2015, ia tidak hanya memperkukuhkan idealisme perjuangan, bahkan sudah semakin pragmatik dalam menerima kepelbagaian, pendekatan dan realiti politik semasa. Apatah lagi Parti Amanah sudah semakin matang setelah diberi mandat oleh rakyat untuk menyertai kerajaan melalui kerjasama politik ketika negara diterjui oleh Dr. Mahathir dan sekarang di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peluang ini, Amanah tidak hanya dapat menitip pengalaman dalam selok-belok pentadbiran, malah pengalaman Parti Amanah sebelum ini sebagai barisan pembangkang melengkapkan lagi parti ini untuk lebih menjauhi denyut nadi rakyat dan tidak lagi bermain dengan retorik politik semata-mata. Justru itu, sudah tentu cabaran terkini Parti Amanah mengukuhkan setiap marhalah perjuangannya akan lebih kompleks serta terkait rapat dengan kelangsungan dan daya tahan barisan kepimpinan untuk menyerap dan memahami signal perubahan yang diberikan oleh ahli-ahlinya agar parti ini kekal diterima rakyat serta mampu mendominasi perjuangan politik Malaysia yang berteraskan Melayu Islam. Saya tak nak baca yang panjang, tuan-tuan boleh baca seterusnya di... Cuma saya katakan bahawa sekarang ini ada pemilihan Parti Amanah lah. So daripada situ kita nampak bahawa bagaimana Amanah nak lebih relevan ke hadapan. Saya selalu kata bahawa Amanah kena keluar daripada bayang-bayang PAS. Amanah kena keluar daripada bayang-bayang PAS. Amanah kena keluar dari menjadi bayang-bayang kepada PAS atau pengganti kepada PAS. Amanah kena ingat bahawa Amanah ada
kekuatan tersendiri. Amanah ada pemimpin tersendiri. Now, kelebihan PAS yang ada sebelum ini adalah kerana pemimpin-pemimpin di dalam amanah. Seperti Khalid Samad, seperti Arwah Salahuddin Ayub, seperti Dr. Zul, seperti Mujahid Yusuf Rawa, seperti Mat Sabu, seperti Adli dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin ini yang sebelum ini, termasuk juga Nick Omar dan sebagainya kan, berada di dalam PAS ketika mereka keluar atau dikeluarkan, bukan mereka keluar, dikeluarkan daripada PAS sebelum ini dengan cara yang sangat memalukan. Sebenarnya itu telah membawa satu agenda dan gagasan baru di mana amanah kalau kita lihat saya dapat nampak bahawa dia boleh pergi jauh dengan fahaman, contohnya rahmatan lil alamin, the universal rahmah atau the universal mercy. Kalau apa orang kata keadilan ada reformasi kan, amanah dia ada universal mercy kan. Rahmah, mercy ni is not the right word lah, tapi bagi saya rahmah yang sejagat, rahmatan lil alamin, rahmat yang sejagat. Rahmat, mercy is not the right word. Rahmah adalah satu, mungkin amanah boleh find the right word for it lah. Tetapi satu gagasan yang sangat menarik, sangat bagus sebenarnya. Di mana kita nak bawa satu wajah Islam yang kita kata inklusif, yang melihat manusia itu sebagai manusia. Dia bukan melihat manusia atas warna kulitnya, atas bangsanya, atas agamanya, tak. Kita kena bawa Islam memandang manusia itu manusia dahulu. Itu ajaran Islam yang sebenar. Sebab itu Al-Quran kata, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Islam tidak pernah memaksa manusia untuk memeluk agama Islam pun. Tak pernah paksa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berserulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Allah kata dalam Al-Quran, seru ke jalan Tuhanmu dengan berhikmah. Erti katanya bahawa Islam kalau nak ajak manusia kepada Islam dengan hikmah. Dengan perdebatan, dengan perbincangan, dengan apa orang kata menyampaikan maklumat, and that's it. Lepas itu pulang kepada mereka sama ada nak menerima atau menolak. Itu terpulang kepada mereka. Yang penting kita dah sampaikan. Dan tidak ada cara penyampaian terbesar dan terbaik selain daripada akhlak yang baik. Selain daripada tingkah laku yang baik. Selain daripada perbuatan yang baik. Sebab itu Rasulullah disebut sebagai qudwatul hasanah. Ikutan yang baik. Qudwah. Ikutan yang baik. Sahabat, dia masuk Islam bukan sebab dia percaya hujah, of course lah. Itu salah satu. Tetapi ada antara sahabat yang masuk Islam sebab dia terkesima dengan sikap dan juga dengan sifat Rasulullah SAW. Dengan apa orang kata, jiwa beliau. Dengan perbuatan beliau. Dengan cara cakap beliau yang amanah, yang baik. Walaupun apa orang kata ada seorang hamba berkulit hitam daripada Ethiopia dihina, Rasulullah sendiri kata, Rasulullah sendiri marah orang yang menghina tu. Menghina tu dia kata, kamu ni kenapa? Dia berkulit hitam tu bukan penentu kepada amalan dia. Tak mulia seorang yang berkulit putih lebih daripada orang yang berkulit hitam. Ada hadis Rasulullah menyebut tentang perkara tersebut. Jadi perkara ini yang mula hilang daripada orang yang kononnya membawa PAS, membawa Islam. Dan Islam yang dipotretkan oleh golongan yang kononnya membawa parti Islam adalah Islam yang semakin terhakis daripada ajaran yang sebenar. Keindahan yang sebenar itu dah mula terhakis, tuan-tuan. Dan akhirnya yang tinggal adalah Islam versi PAS. Islam versi PAS. Dia bukan Islam lagi dah. Tetapi Islam atas interpretasi PAS. Yang dipotretkan oleh PAS. Saya sebut tadi. Islam yang mengkafirkan orang Islam yang lain. Islam yang membenarkan fitnah. Islam yang membenarkan pertumbuhan darah. Hanya kerana perbezaan fahaman politik. Adakah ini Islam yang kita nak bawa? Adakah Islam yang nak dipotretkan? Agama suku, apa orang kata, bila dia agama suku, politik suku, maka dekat situ dikatakan sebagai, apa tuan-tuan? Kafir. Halal darah. Sembelihan tak halal. Sembayang 2 imam. Implikasi dia itu sangat besar. So sekarang ni, bagi saya, amanah dah membawa satu direksi yang betul. Rahmatan lil alamin, satu gagasan yang betul. Tonjolkan kembali bahawa sebenarnya inilah Islam. Bukan kita, inilah Islam, inilah Islam, inilah Islam. Hazaddin, inilah agama. Inilah agama yang sebenarnya.
dengan ramahnya, dengan tutur kata yang baiknya, dengan intelektualnya, dengan menekankan perdebatan dan perbahasan, dengan menekankan pemikiran. Saya teringat satu ahli falsafah, Carl Jung, Jung, Carl Jung mengatakan, apa itu berfikir? Apa itu berfikir? Dia kata, berfikir ni, dia kata, orang selalu ingat apa yang keluar dekat otak kita, bila kita keluar sesuatu idea, dia kata itu berfikir. Itu bukan berfikir, tuan-tuan. Manusia ni bila timbul, diletakkan satu informasi dalam otak dia, itu automatik, kita akan terima sebagai informasi. Sebab mata, telinga, deria kita ni akan terima dan kita akan proses dan letak dia sebagai satu image ataupun satu info. Tetapi info itu hanya kita boleh kata, otak kita ni hanya boleh berfikir apabila kita mula menyoal, mempersoalkan. Kita mula meneliti daripada pelbagai sudut. Apabila kita mula mempertikaikan atau apabila kita mula nak melihat dalam satu-satu sudut yang berbeza, itu dikatakan berfikir. Selagi tidak ada proses itu, kita tidak dikatakan berfikir. Kita tengok baru-baru ini, ada kononnya dia ni paling pendakwah lah di antara pendakwah, paling cikgu di antara cikgu. Oh, tidak boleh kerajaan tidak membenarkan takbir, kerajaan tidak membenarkan kibar bendera, kerajaan tidak membenarkan solat kunut nazilah di sekolah-sekolah. Itu saya kata informasi datang di otak dia, dia terus sampaikan pada mulut dia. Dia ingat dia dah berfikir. Kalau dia bijak dan berfikir, dia kaji. Dia akan lihat, dia akan dengar habis apa yang KPM kata. Dia akan bahas dan faham apa maksud KPM. Tetapi sama ada dua perkara. Dia tak nak berfikir, ataupun, ialah tak nak tu dia malas nak berfikir, ataupun memang dia selective bias. Dia dipanggil confirmation bias. Dia nak bias. Memang dia nak cari kesalahan untuk dia nak tekankan dekat situ, tuan-tuan. Memang dia nak cari kesalahan tersebut. Itu tujuan dia. Jadi amanah, insyaAllah, teruskan perjuangan anda dan kita akan bersama dalam perkara ini. Dan juga, tuan-tuan, ini yalah, saya baca je lah. Kawan, dakwaan ketiadaan derma SPRM siasat aman Palestin. Siasatan terhadap aman Palestin berhad dakwaan ketiadaan dalam aktiviti pengumpulan derma untuk rakyat Palestin masih berterusan. Ketua SPRM berkata, Tan Sri Azam Baki berkata, pegawai forensik sedang meneliti dokumen yang diperoleh daripada aman Palestin dari 2020 hingga 2022. Kami belum memanggil mana-mana saksi buat masa ini kerana pegawai forensik masih lagi meneliti dokumen. Banyak perkara yang perlu kami teliti, terutamanya berkaitan rekod dari 2020 hingga 2022. Tuan-tuan, dalam hal derma yang melibatkan Palestin ini, bagi saya, ambil yang kerajaan bagilah. Ambil saja yang kerajaan bagi. Kalaupun tuan-tuan nak minta saya, tuan-tuan nak minta tanya saya, kerajaan ni boleh tak yang lain daripada kerajaan, recommend sikit recommend sikit selain daripada kerajaan, apa yang kau boleh recommend dah. Kan? Kalau saya nak recommend, tuan-tuan, yang saya boleh recommend yang dia audit setiap tahun, MyCare. Ini saya boleh recommend lah, MyCare. Tuan-tuan boleh pergi ke MyCare. Alamak, tak nampak. Pergi ke MyCare ni, tuan-tuan boleh derma kat situ. Kalau pun tak nak pergi kepada kerajaan. Kalau nak pergi kepada kerajaan, dermalah kepada mana-mana agensi yang telah dilantik oleh kerajaan. Kalau nak tanya saya, pergilah ke MyCare. Okey? Habis kat situ. Baik. Isu pegangan saham FGV dijangka selesai pertengahan 2024. Syabri. FGV Holding dijangka mengumumkan perincian berkaitan pegangan saham yang dipegang Lembaga Kemajuan Felda dalam syarikat itu sebelum pertengahan tahun hadapan. Felda memegang 82% kepentingan dalam FGV dan ia melebihi syarat ditetapkan Bursa Malaysia bagi pegangan awam minimum 25% daripada jumlah saham. Kita sedang mempertimbangkan sama ada menyasenaraikan FGV daripada papan utama Bursa Malaysia ataupun mengurangkan pegangan kepentingan oleh Felda, katanya. Beliau dia kata demikian menjadi tetamu dalam program Temu Bual Hala 7 Felda Pacuk Ekonomi Negara terbitan bernama Radio pada hari ini. Tuan-tuan, Felda FGV ni dululah, bukan Felda, FGV ni dulu antara perkara yang saya tak setuju untuk disenaraikan pada awal-awal dahulu. Pada tahun itu bila? Saya tak ingat, 2013 kot. FGV disenaraikan pada waktu tu, saya mula 2012, papan utama 2012 sebelum PRU 2013. Sebab saya kata pada masa itu hanya duit untuk kumpul dana bagi PRU 13.
Saya kata benda ni akan merugikan. Bila saya baca prospektus tu sendiri pun saya kata yang ni tak lewat untung ni, saya kata akan ada masalah. Lepas tu ramai juga yang bantai saya. Tahun 2012, masa tu tak ada lagi social media dia lah. Dalam penulisan. Dia kata tengok harga sekarang ini saham dah naik menjana. Daripada berapa ringgit dia buka, I think masa tu RM3 kot, saya tak ingatlah berapa, tapi naik RM5, naik. Iyalah naik lah. Masa tu dipaksa ke agensi kerajaan membeli. Malah ada di antara peneroka Felda kena pergi buat pinjaman untuk beli saham tu supaya naik lah. Of course lah, high demand, high price. Tapi lepas tu dia turun. Sekarang ni nilai dia, tuan-tuan tahu sendirilah berapa nilai dia. So harapnya kerajaan akan lebih, yalah, tata kelola lah ujungnya. Tata kelola. Itu yang penting. Habis kat situ. PRK Kemaman akan berlaku pada 12 November, Disember, 2 Disember. Pada bulan Disember ini, tetapi penamaan calon akan berlaku sebelum itu. Pada ujung bulan 11 ini. Dan Raja Bahrain dikatakan antara yang akan mengetuai bagi Pakatan Harapan, bagi pilihan raya Kemaman. Now, Ahmad Said mengatakan pengurusi BN di Terengganu mengatakan beliau tidak bertanding. Tetapi sekarang ini Sabri pun mengatakan, pengurusi Felda Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata beliau bersedia membantu calon Barisan Nasional pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman bagi memastikan kemenangan gabungan politik itu di kawasan berkenaan. Beliau berkata kekalahan BN dengan majoriti lebih 27,000 bukanlah halangan besar bagi gabungan itu memenangi PRK tersebut kerana lanskap politik sudah berubah. Justru katanya sokongan pengundi boleh beralih arah dan tiada parti boleh mendakwa ia kuat di kawasan tertentu. Keadaan boleh berubah. Ada faktor boleh dicerahkan tentang soal prestasi yang ditunjukkan di Kemaman itu sendiri, katanya. Kalau perkara ini jelas, saya yakin rakyat akan menganggap BN adalah parti punya rekod prestasi sangat baik di sana, katanya. Ahmad Sabri cukup mencadangkan agar BN mengumumkan calon muka baru pada PRK itu. Saya rasa saya dah tua nak bertanding. Carilah muka-muka baru. Saya pernah berhikmat, memberi hikmat saya di Kemaman. Saya bersyukur kerana telah diberi peluang beberapa kali. Sewajarnya kali ini pertandingan kita cari orang lain, katanya. PRK bagi Kemaman diadakan setelah Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan calon Cik Alias Hamid Kamar Atas pada 26 September lepas. Ada satu undang-undang dibincangkan supaya siapa yang dah digugurkan sebelum ini kerana rasuah pilihan raya supaya tidak boleh bertanding. Itu ada cadangan di dalam kabinet, saya dengar tempoh hari lah. Di mana pada waktu itu Cik Alias memperolehi 65,714 undi, Ahmad Said daripada BN meraih 38,535 undi dan Hasuni Sudin 8,340 undi dan calon pejuang 506 undi. Okey. Dinamika di dalam Kemaman ni tuan-tuan bagi saya mudahlah. Betul lah kata Sabri Cik tu. Sebenarnya dah kena mula pupuk dan juga bentuk ketumbukan baru di dalam UMNO sendiri. Kalau UMNO dan juga Barisan Nasional bercakap tentang reform, mereka kena juga mula dah melihat reform dalam bentuk menonjolkan muka-muka baru. Kalau sebelum ini saya ingat lagi dalam UMNO ni nak jadi calon ni paling susah tuan-tuan. Terutama kalau kerusi tu incumbent. Ni memang orang kata letak batu letak kayu boleh menang lah. Nak cari calon yang lain memang susah. Sebab itu ada di antara mereka jadi calon sampai 5-6 penggal. 6 penggal pun ada. Macam Sabri sendiri 3 penggal. 3 penggal menjadi calon. 15 tahun jadi calon. Orang yang sama. So, tiba masa je lah kalau kita, UMNO dan Barisan Nasional nak bercakap tentang reform, it is about time untuk nak meletakkan calon muka baru. Tetapi alternatively, ini sajalah. Saja kita put on the table. Kenapa tak try letak parti lain? Hasuni, kawan saya juga tu. Bertanding dia dapat 8,000 undi. 8,000 je is. Yalah pada masa itu tak bergabung. Tapi why not? Kita try letak parti lain bertanding kat situ. Melawan PAS. Why not? Sebab kalau kita tengok dua pemimpin besar di dalam Barisan Nasional sendiri telah menolak. Iaitu Ahmad Said tak nak bertanding lagi dah. Dia kalah tempoh hari. Dan bantan kepada ahli parlimen di situ. Sabri Cik sendiri mengatakan dia tak bertanding. Dua nama besar tu sendiri nampak bahawa daripada segi populariti, daripada segi sokongan orang terhadap Barisan Nasional di kawasan tersebut berkemungkinan. Ini cakapkan saya tak berapa nak pergi dah orang kata. So why not dalam keadaan ini dah boleh tunjulkan orang lain untuk atau parti lain untuk bertanding di kawasan tersebut. Why not? Give it a try. Sebab sebelum ini Ahmad Said sendiri mengatakan tak nak bagi. Orang kata tak nak bagi Parti Keadilan bertanding. Dia nak bertanding, Barisan Nasional bertanding secara penuh di di Terengganu pada waktu itu, kecuali beberapa don diberikan kepada Pakatan Harapan.
So apa salahnya kali ni kita try bagi kepada ni. Menang tu mungkin sukar lah, kita kata tak mustahil tapi sukar, tetapi give it a try, give it another formula, why not. Baik, menarik cerita tentang sanction, satu sekatan yang dibuat oleh US, satu bill yang dibuat oleh US akan buat bill untuk mengenakan satu sekatan terhadap Hamas. Tetapi Malaysia rejects unilateral US sanction against Hamas. We do not agree with US position, only recognition of UN Security Council, says Premier Anwar Ibrahim. Malaysia said on Tuesday we will not accept unilateral sanction under the proposed US legislation targeting foreign supporters of Hamas and Palestinian military groups. We do not recognize any unilateral sanction passed by any other country, including US, said the Prime Minister. We only recognize decisions of the UN Council that are considered multilateral, he added. Nah, dia macam ni lah tuan-tuan. Ini satu statement yang sangat berani oleh Perdana Menteri kita, tuan-tuan. Now, dia going against a big guns tau. Dia macam ni, what is a unilateral decisions by US? Dia ada satu keputusan oleh UN tempoh hari berkenaan dengan apa yang berlaku di Palestin, di Israel, di Palestin. Dia ada satu keputusan tentang saranan dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, US ada buat satu bill. Dia nak buat satu bill mengatakan bahawa dia akan nak sanction atau nak buat sekatan terhadap mereka, negara-negara yang support apa orang kata Hamas. Dia nak kata demikian. So, dia memaksa negara-negara lain untuk terima bil tersebut. Malaysia kata no. Sebab keputusan itu kamu yang buat. You never ask our opinion. And you never ask our opinion, our decisions, ataupun persetujuan, approval berkenaan dengan sanction tersebut. Tiba-tiba you buat satu bil, you buat undang-undang and you imposekan kepada kami. So, keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar itu very clear. Kalau nak apa-apa sanction, melalui UN, bukan melalui negara-negara yang tiba-tiba nak paksa kita nak ikut dia punya sanction. And that is big, tuan-tuan. Saya tak rasa kalau PAS seberani sebegini kan. Tetapi that is huge apa yang Datuk Seri Anwar buat, dan perkara ini mungkin akan ada impact, kita tak tahu. Kita lihat nanti whether it has impact or not, we will see. Okay, sebelum kita pergi the crux of the matter, saya saja nak get rid of this dulu perkara ini. Timbul isu baru-baru ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapati tak lama lagi depa Bali, cuti depa Bali hari Senin ni kan. Hari Ahad ni kan depa Bali. Kemudian berkenaan dengan depa Bali, dikatakan bahawa di Langkawi yang menempah tak sampai berapa, 30% tak sampai kot. Biasanya kalau Langkawi ni penuh musim cuti. Ramai yang rela pergi ke mana, tuan-tuan? Pergi ke Hat Nyai. Pergi ke Thailand untuk bercuti. Baik. Ramai terpedaya, kononnya kedai makan di Langkawi cekik darah. Kehadiran pelancong ke Langkawi semakin merosot sejak kebelakangan ini sehingga menyebabkan industri kedai makan dan kedai kereta sewa di pulau itu mengalami kerugian, banyak didorong oleh tindakan orang ramai yang lebih memilih Hat Nyai di Thailand sebagai destinasi pelancongan. Malah, faktor harga makanan dan penginapan yang lebih murah di selatan Thailand turut menarik minat pelancong antarabangsa untuk memilih lokasi itu berbanding Langkawi. Ketua Pegawai Eksekutif Pelancongan Langkawi, Zainuddin Zakaria berkata sebenarnya tarikan tawarkan negara jiran itu termasuk perjalanan ke sana yang jauh lebih mudah. Mungkin ramai tidak mahu ke Langkawi disebabkan isu kekurangan trip ferry dan ada yang takut apabila dimomokkan dengan harga makanan yang mahal. Sebenarnya banyak kedai makanan menawarkan pakej berpatutan. Saya nak tambah sikit lah. Setakat pakej berpatutan tu, makan dan sebagainya itu satu hal, tuan-tuan. Tetapi ada juga dakwaan daripada pelancong sendiri bahawa kerajaan negeri Kedah sehingga menyekat cara mereka berpakaian. Yang ini dibangkitkan oleh Datuk Tiong di dalam Parlimen tempoh hari apabila MP Kedah sendiri bertanya kepada Hanayoh pada waktu itu, kenapa litua di Langkawi tak melalui Langkawi? Kenapa tak lalu Langkawi? Kemudian Hana kata itu bukan keputusan saya, itu keputusan Menteri Pelancongan. Tu Datuk Tiong cakap, sebab kamu ada polisi mengatakan bahawa, bukanlah kamu ada polisi, tetapi kamu ada dakwaan ataupun ada komplain daripada pelancong mengatakan bahawa bila mereka berpakaian seluar pendek, pakai spaghetti, bukannya berbogel pun, maka terdapat dakwaan, lainnya dakwaan mengatakan bahawa tindakan diambil ada sewaktu dengannya lah, sebagaimana ataupun mungkin ada orang tak suka, ada teguran dan sebagainya, sehingga menyebabkan pelancong-pelancong ni rasa tak selesa untuk nak pergi melancong di Langkawi.
Itu antara sebab dia. Baik. Now, perkara itu dibangkitkan oleh Elizabeth. Elizabeth Wong dalam parlimen. Sehingga kan MP parlimen kata apa? Kalau YB nak datang ke tempat Langkawi, tak berpakaian pun tak apa. Bila dia tanya pasal berseluar pendek tu. Tak, orang tanya lain, dia jawab lain. Adakah benar dakwaan tersebut? Itu persoalan dia. Baik. Bagi saya, dia bukan masalah isu makanan mahal satu hal, tuan-tuan. Ada mahal, ada murah. Saya pun pernah pergi Langkawi beberapa kali. Kita faham. Tetapi sebenarnya dia bergantung kepada polisi. Kepada cara, approach kerajaan negeri itu sendiri. Langkawi ni tak pernah jadi satu permasalahan besar pun sebelum ini. Tapi sekarang kenapa jadi satu permasalahan besar? Antaranya sebab dia diperintah oleh PAS. Tuan-tuan, saya nak kata itu, saya kata awal tadi berkenaan dengan amanah. Rahmatan lil alamin. Melihat manusia kepada manusianya dahulu. Masalahnya, kita nak kata, kita imposekan morality kita sebagai orang Islam kepada orang bukan Islam. Itu masalah dia. Morality orang Islam, dress code kita, kod moral kita berbeza dengan orang bukan Islam. Kita jangan sekali-kali impose moral code kita orang Islam kepada orang bukan Islam. Cara pakaian mereka sedemikian. Cara pakaian kita sebegini. Dan dalam Islam sendiri pun dah mengatakan, tunduk pandangan kamu. Kita yang melihat ni kena tunduk. Bukannya kita ni melihat ni, kita pula nak marah orang tu cara berpakaian dia. Melainkan menyalahi undang-undang. Yang tu betul lah. Contohnya, dia memang tak berpakaian langsung. Itu kesalahan undang-undang. Tapi selain daripada itu, bagaimana dia berpakaian, itu hal dia. Ada orang tak setuju dengan saya. Itu saya kata, belajar lagi. Allah sebut dalam Quran, tundukkanlah pandangan kamu. Betul tak? Allah ada kata, pergilah kepada orang itu, maka pukulkanlah dia, maka hinakanlah dia, maka maki hamun dia. Ada? Tak ada. Tunduk pandangan kamu. Kamu yang melihat tu kena tunduk. Kamu yang melihat tu kena tunduk. Jadi nampaknya, dia salah faham. Itu saya kata, interpretasi agama. Mempoliskan agama macam ni yang bahaya. Yang melahirkan ekstremisme. Sayang Ustaz Wanji berada dalam penjara sekarang ini. Ustaz Wanji PhD dia dalam ekstremisme agama. Dalam terorisme. Kalau ada insya-Allah keluar nanti ialah antara lain saya nak peluk dia dahululah. Sahabat saya kan rindu, sebagai seorang sahabat saya rindukan beliau. Tapi dalam masa sama saya juga suka picking his brain. Seorang yang brilliant bagi saya. Dan juga saya nak bertanya tentang perkara ini. InsyaAllah nanti ada wawancara khas kita dengan Ustaz Wanji insyaAllah. InsyaAllah. So, kalau kita nak salahkan siapa tuan-tuan? Kita nak salahkan siapa? Kita tengok ahli parlimen dia bagaimana. Kita tengok negeri dia bagaimana. Ekstremisme ini bawa itu bagaimana? Yang dibawa di dalam negeri tersebut. Takut kita dengan apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan. Kafe mengkafe. Kita kata yang bukan Islam di kafe. Yang Islam pun kena kafe. Pulau memulau. Perkara-perkara sebegini yang dibawa dalam politik yang akhir menghancurkan politik itu sendiri. Itulah tuan-tuan. Yang dapat nama buruk akhirnya Islam. Lepas tu bila kita melawan dia kata kita Islamifobia. Itu bukan Islamifobia. Itu sebenarnya adalah menegakkan Islam yang sebenar. Bukan Islam ajaran, bukan Islam sesat yang dibawa oleh setengah-setengah orang. Baik. Habis kat situ. Nah, tempoh hari kita cerita tentang ahli parlimen. Ada 2 ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada PMX. Okey. Nah, dia menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri PMX. So, Perdana Menteri pada masa itu ada 2 orang menyatakan sokongan Perdana Menteri, iaitu MP Kuala Kangsar dan juga MP Labuan. Kemudian Hamzah Zainuddin dia buat satu press conference. Dia mengatakan bahawa, tengok, sebenarnya terdapat ugutan terhadap 2 ahli parlimen parti kami. 2 ugutan. Terdapat ugutan terhadap ahli parlimen parti kami menyebabkan beliau menyokong PMX. Okey. So, ugutan. So, kita okeylah. Kalau dia diugut, mana 2 orang ahli parlimen tersebut? Dedahkanlah. Siapa yang mengugut? Oh, kami tengah mengumpul bukti. Dalam press conference itu tak nampak 2 orang tersebut. Okey, tak ada masalah. Kemudian, tiba-tiba MPT, Majlis Perwakilan atau Majlis apa yang dipanggil macam MKT lah, Majlis Kerja Tertinggi Bersatu, ambil alih Bersatu Labuan, ambil alih Bersatu Kuala Kangsar, gantung kedua-dua ahli parlimen Kuala Kangsar dan juga Labuan. Kuala Kangsar digantung 4 tahun, Labuan digantung 6 tahun. Jawatankuasa Lembaga Disiplin Bersatu menggantungkan anggotan ahli parlimen Labuan
Dr. Suhaili Abdul Rahman yang minggu lalu menyatakan sokongannya kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Sesat Agung Bersatu Hamzah Zaudi mengesahkan perkara itu dalam satu kenyataan akhbar ringkas malam ini. Hamzah berkata keputusan itu dibuat setelah Jawatan Kuasa berkenaan bersidang hari ini. Setelah diteliti dengan halus segala bukti dokumentasi, ia adalah satu perkara serius dan didakwa. Pada Khamis lalu, Hamzah mengumumkan bahawa Majlis Tinggi telah melantik Naib Presiden Razi Jidin. Sorry, saya kata Peja, bukan Peja, Razi Jidin. Sebagai kedua bersatu wilayah persekutuan yang baru dan Ketua Bahagian Luar menggantikan Suhaili. Jawatan Kuasa Lembaga Bersatu juga menggantung keahlian Ahli Parlimen Kuala Kangsar. Okey. Hamzah bagaimanapun mendakwa SPRM mengugut Iskandar Zulkarnain supaya menyokong Anwar atau menghadapi tuduhan rasuah di mahkamah. SPRM menafikan dakwaan itu. Hamzah sebelum ini juga berkata PN sedang mengumpul segala bukti berkenaan dakwaan sebelum membuat laporan polis. Baik. Isu dia tuan-tuan, dia kata pada satu sudut, dia kata telah diugut oleh wakil SPRM. Kononnya dua orang ni ada kesalahan yang boleh didakwa. Kalau tak sokong PMX, maka kamu akan kena dakwa. Okay, on one hand. Tapi on the other hand, dia pergi gantung ahli parlimen daripada Kuala Kangsar dan juga Labuan. Now, kalau diorang ni diugut dan dia ada bukti, dia orang kata ada bukti, kenapa dua orang ni digantung? Kalau diorang ada bukti, kenapa dua orang ahli parlimen ini digantung? Persoalan dia. Itu saya soalkan malam tadi, saya tanyakan malam tadi. Kalau sekiranya orang kata ada bukti bahawa terdapat ugutan, terdapat paksaan, duress, terdapat orang kata tekanan. Kalau tak sokong PMX, maka kamu akan didakwa. Dan kami ada bukti-bukti. Kami ada gambar yang lepas ni kami akan buat laporan polis. Kenapa dua orang ni digantung? Itu persoalan kita nak tanya. Jadi kita nak mempersoalkan, adakah dakwaan bahawa terdapat ugutan, terdapat duress, terdapat paksaan itu sebenarnya satu penipuan daripada Perikatan Nasional dan juga Hamzah Zainuddin specifically sebagai Setiausaha Agong Bersatu. Sebab kalau sekiranya dia memang terdapat dakwaan ugutan dan sebagainya, kenapa nak kena gantung? Sepatutnya kamu bantulah. Oh, kita ni, kita bersatu, tak apa, we will help you. Kita buat laporan polis. Kita tak apa, don't worry. Kita akan terus membuat laporan polis untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Kenapa dia orang dua ni tak letak jawatan, tuan-tuan? Dan kenapa dia digantung? Dia ikut style UMNO lah. Dia tak pecat, dia gantung. Kalau dia dipecat, ada risiko bahawa terdapat dakwaan kerusi itu jatuh. Masuk mahkamah, tiba-tiba mahkamah mengatakan tak jatuh, maka dia orang boleh pergi bebas. Tapi kalau sekiranya dia digantung, dia tak boleh pergi bebas, dia masih lagi menyatakan sokongan. Tetapi dalam masa yang sama, kalau dia orang tak puas hati, dia orang boleh letak jawatan. Kalau letak jawatan, PRK akan berlaku. So either way, sebenarnya dia orang sekarang ini PN dah tersepit. Itu saya kata. Undang-undang yang dibuat oleh PN berkenaan dengan Akta Anti Lompat Parti ni, untuk makluman tuan-tuan, Akta Anti Lompat Parti ni PN yang buat. PN buat Akta Anti Lompat Parti ini, undang-undang ini dah pun makan diri sendiri. Sekarang ini dia harapkan bila dia kata kalau mereka menyokong tak jatuh. So sekarang ini parti dia yang menyokong. Dua orang ni dia menyokong. Bila Syed Saddiq tarik diri tempoh hari, kerajaan hilang 2/3 satu kerusi. Sekarang ini bila dua orang, dia dah lebih 2/3. 2/3 campur satu orang. 2/3 campur satu. Yang berlaku sekarang ini. Now, dalam keadaan itu, selesa lah. Okay. Timbul persoalan lagi. Semalam kan saya kata bahawa ada dua MP mengatakan mereka ditawarkan projek. Rupanya ada orang nak buat hotel dekat tempat dia. Itu projek kan? Okay, anyway. And then Fahmi Fazil kata, nak tawar projek. Kenapa? Kami dah ada 149 lebih orang kata ahli parlimen. Dah 2/3. Nak luluskan nak luluskan bajet ini tak perlu 2/3 pun. Nak lulus bajet majoriti je. Majoriti ahli yang hadir di dalam dewan sokong dah kira lulus dah bajet tu. So secara dasarnya dah lulus dah bajet. Bajet dah boleh lulus dah. Cuma sekarang ini persoalan yang perlu dibawa adalah bagaimana keadaan, bagaimana sokongan. Now, saya nak bawa cerita. Kenapa timbul kenapa timbul perdebatan dan juga pergaduhan besar di kalangan Bersatu sendiri?
Sebelum PRU hari itu, saya cakap bahawa 6 bulan yang lepas, 6 bulan lepas saya beritahu, yang akan jatuh selepas PRN ini, pilihan raya negeri, 6 negeri ini, bukannya Pakatan Harapan, bukan Kerajaan Perpaduan. Yang akan berpecah di dalam PRN ini sebenarnya adalah pembangkang Perikatan Nasional, saya kata. Saya akan bawa beberapa cerita. Pertama, cerita berkenaan di dalam Bersatu itu sendiri. Ada 3 golongan, tuan-tuan. Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin, dan juga geng Azmin. Kalau tuan-tuan perasan, Azmin langsung tak berbunyi. Relax je dia. Dia orang yang paling senyap ni, yang paling bahaya, tuan-tuan. Orang yang paling senyap ni paling bahaya. Terutama pemilihan Bersatu tak aman lagi. Hamzah pula bercita-cita nak jadi presiden sekarang ni. Bagi dia, turn dia pula nak kena jadi Perdana Menteri selepas ini. Alright? Dalam masa yang sama, tiba-tiba dua orang ini menyatakan sokongan keluar. Bersatu, bergolak sesama sendiri. Di dalam Bersatu itu berlaku tarik-tari dan juga berlaku pergolakan. Tapi itu dah dalam Bersatu. Nah, di kalangan Perikatan Nasional itu sendiri, di antara PAS dan juga Bersatu sekarang ni terdapat pertembungan. Pertembungan yang paling besar, tuan-tuan, ialah pertembungan apa? Pertembungan apabila Tun Mahathir dibawa ke dalam Perikatan Nasional untuk menjadi penasihat ekonomi kepada 5 negeri, Kelantan, Terengganu, Perlis dan juga Kedah, 4 negeri yang di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Now, kita kena faham bahawa yang memecat Tun Mahathir sebelum ini siapa? Yang membuang pejuang sehingga tertubuhnya pejuang siapa? Muhyiddin Yassin. Now, bila dikeluarkan, tiba-tiba PAS bawa masuk, seolah-olah mengindikasikan apa? Memberi persepsi apa? Pertama, persepsi, kenapa bawa Mahathir? Kenapa tak lantik Muhyiddin Yassin sebagai penasihat ekonomi? Bukankah Muhyiddin Yassin ini bekas Perdana Menteri? Yang kamu kata sebagai Perdana Menteri yang berjaya kerana mengeluarkan rakyat negara daripada COVID. Kalau Muhyiddin Yassin sebagai seorang Perdana Menteri yang hebat, yang berjaya peringkat federal, lantiklah dia sebagai penasihat ekonomi di negeri-negeri kamu. Sebaliknya, mereka berpaling daripada Muhyiddin Yassin pergi kepada Tun Mahathir. Satu tamparan kepada Bersatu. Kemudian Bersatu merasakan bahawa ini adalah satu tamparan hebat kepada mereka. Satu tamparan yang hebat kepada mereka. Bekas Perdana Menteri yang bersama dengan PAS, yang membawa PAS. Kita kena ingat tahun 2020, PAS tidak pernah menang mana-mana pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. PAS tidak pernah menang mana-mana pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. PAS menerima pelawaan Bersatu yang khianat pada waktu itu untuk membentuk kerajaan persekutuan. Bermakna yang berjasa kepada PAS sehingga mereka boleh merasa jawatan menteri, timbalan menteri adalah Muhyiddin Yassin. Tetapi bila mana mereka susah, maksudnya Bersatu susah, tak jadi kerajaan, PAS jadi kerajaan di negeri-negeri tersebut, dia tak lantik Muhyiddin Yassin. Dia sebaliknya berpatah ataupun berpaling kepada musuh Muhyiddin Yassin. Musuh Bersatu, iaitu Tun Mahathir. Memang Tun Mahathir ni bukan pejuang, kita faham. Tetapi dia yang tubuhkan pejuang. Dia yang keluar daripada Bersatu untuk menubuhkan pejuang. Now, pertembungan di dalam dua ini, PAS, geng Tun Mahathir, geng Bersatu tu sendiri, itu dah intra-parti tu dah berlaku satu pertembungan. Inter-parti, di dalam parti tu sendiri satu pertembungan. Tuan-tuan, saya nak cerita. Pertembungan ini akhirnya menjadikan PN, parti pembangkang antara yang terlemah dalam sejarah. Sehingga kan, apa yang mereka duk sibuk sekarang ni, tuan-tuan? Apa yang mereka duk sibuk? Mereka duk sibuk mainkan isu solidarity. Mereka duk sibuk kata PM kita paling apa orang kata tak cakna kepada isu Palestin. Keluar kan? Keluar perkara ini. Saya bawa. PM anggap kenyataan Ketua Dewan Ulama PAS biadab. Perdana Menteri Anwar Ibrahim pagi ini menyela tindakan Ketua Ulama PAS Ahmad Yahya kerana mendakwa Putrajaya bersikap apologetik dalam pendirian terhadap perjuangan Palestin. Menggelar Ahmad sebagai biadab, Anwar menegaskan bahawa kerajaan sentiasa tidak berbelah bahagi atau teragak-agak
dalam memberi sokongan kepada Palestin. Hari itu katanya bertentangan dengan Awan Ahmad dan juga ahli parlimen pokok sena seperti disiarkan di dah rasmi PAS hari ini. So kalau tuan-tuan tengok, ini gambar yang ataupun gambar yang menjadi pertikaian. Tengok, di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim diletakkan gambar siapa? Bendera apa? Bendera Israel. Di belakang gambar diletak gambar Palestin. Ini yang Anwar marah. Seolah-olah ini dia nak bagi tahu, oh belakang Anwar tu orang Israel lah. Kemudian apa lagi? Anwar pun tembaklah dalam parlimen. Oh dia kata tak, ini tanda soalan. Ini tanda soalan dia kata. Baik. Gambar saya di belakang bendera Israel, PM penjelas kemarahan terhadap PAS. Okey, kenapa beliau marah kepada PAS? Baik. Kita dengar kenyataan beliau. Ulama. Jadi pada mula saya tak bangun sebab saya tak tahu Dewan Ulama mana, ketua ulama mana. Tapi bila saya rujuk kepada Harakah, ya ada satu berita iaitu Malaysia di bawah Anwar ragu-ragu sokong Palestin. Ada tanda soalan di ujung. Jadi tanda soalan ini bukan satu tuduhan tapi satu persoalan. Hari ini Ya Amat Berhormat Tambun diam dulu. Gambar bukan tu, ahli, dia bukan ahli. Gambar yang Surat jahat 366, dia bukan ahli. Ahli. Baik. Ahli atau pada saya. 36 hanya terpakai untuk ahli Dewan, Yang Berhormat. Baik. Ya, kalau itu dirujuk kepada Harakah, saya ucap terima kasihlah Yang Amat Berhormat baca Harakah. Terima kasihlah merujuk. Gaji Jadi dah bayar belum? satu persoalan, bukan satu tuduhan. Gaji Harakah dah bayar belum? Duduk semua duduk. Yang Berhormat. Jadi oleh kerana ini satu persoalan, bukan satu tuduhan, sebagaimana juga persoalan-persoalan yang lain dijawab oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Hari ini kita jelas sikap pendirian kerajaan Malaysia, bahkan sana dengan sini sama, kita sama-sama menyokong Palestin. Baik. Jadi istilah tuduhan yang disebut sebagai biadab, kurang ajar, saya minta Yang Amat Berhormat Tambun tarik baliklah. Ini di hadapan saya. Baik. Baik, terima kasih. Saya terima kasih Muhammad kerana penjelasan itu. Mengapa saya marah? Gambar saya di belakangnya bendera Israel. Jadi Yang Berhormat harus faham, ya. Yang Berhormat pun berasa keras marah dengan Israel. Saya pun begitu. Jadi bila dibuat begitu, walaupun tidak ada captionnya, itu saya rasa Harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur saya, nak marah saya, nak kritik saya dan soal-soal lain, saya terima dengan baik. Tapi yang ini jangan. Jadi kalau penjelasan yang dibuat begitu, saya ucap terima kasih. Kita move on sajalah. Terima kasih. Baik, saya terus ledang. Terima kasih Tan Sri Speaker, tak sangka ada peluang lagi. Saya ucapkan terima kasih kerana peluang ini diberi. Sebenarnya pertama saya nak sebutkan pandangan ringkas saya sebegini saja. Sebenarnya kita bersama dalam isu Palestin. Kita nak memperjuangkan nasib dan rakyat Palestin. Kita tahu keadaan sangat getir, hampir 10,000 telah meninggal dan ramai kanak-kanak terutamanya. Jadi saya harap daripada kalangan kedua-dua belah pihak, kita hapuskan tularan-tularan yang tak perlu ini. Hapuskan, elakkan terus, ya, dan tumpu kepada usaha untuk bantu rakyat Palestin dengan apa cara sekalipun. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Ahmad Ledang, saya setuju kerana dalam hal ini saya tidak pernah menyinggung PAS. Kerana saya tahu pendirian PAS sebab sejak zaman dulu Burhanuddin Al-Hilmi sampai terus sangat konsisten dalam soal Palestin. Jadi saya dalam hal itu tidak mahu berbalah dalam soal ini kerana derita yang ditanggung oleh mereka itu tidak pernah berlaku separah ini dalam sejarah. Jadi marilah kita bersama untuk membawa idea dan tindakan supaya dapat meleraikan atau mengurangkan beban mereka. Terima kasih. Seperti mana yang Nabi sebut, barang siapa yang membina masjid di dunia, Allah binakan mahligai. Okey. So dalam kenyataan tersebut kita tengok. Now, bila sudah dikemukakan, dia kata, Perdana Menteri pun kata,
tak payahlah. Benda macam tu pun nak jadikan isu. Benda macam tu pun nak dibangkitkan. Kenapa? So, tak payahlah. So, akhirnya gambar saya dah check dalam Harakah Daily tu, dah tak ada gambar tu. Gambar tu dah diturunkan. Setakat saya check ni lah, tak ada dah. Gambar itu telah diturunkan. Tuan-tuan, itu saya kata tadi. So, pembangkang ni nak ke arah mana? Sebenarnya. Apa yang dia orang bawa? Kan? Apa yang dia orang bawa? Ke mana? Orang duk bincang pasal hal dalaman negara kita, parlimen kita ni, ya, hal Palestin, kita semua setuju. Dah tak payah dah kita nak kata begitu begini dengan kerajaan ini, saya rasa dah clear. In fact, sanction tadi pun saya dah sebut dah berkenaan dengan perkara tersebut. Even Malaysia tak setuju. Kita very, very, very firm about this. Tetapi dia masih lagi nak guna alasan itu, alasan ini. Nak guna mengatakan itu, mengatakan ini. Kemudian guna fitnah. Guna perkataan yang sebenarnya tidak benar. Walaupun dia guna tanda soalan. Dia kata tadi, ini tanda soalan. Terus boleh tak saya kata PAS membawa ajaran sesat, tanda soalan. Boleh tak saya cakap macam tu? Kan? #VPN tuan-tuan, boleh tak? #virus Perikatan Nasional. Ini ke level ahli parlimen ni. Kan? #VPN semua boleh tak? Semua kita VPN kan dulu. Ini ke level Perikatan Nasional, saya kata. Dan terkini tentang fitnah terbaru. Menarik tuan-tuan, fitnah terbaru. Okay, saya nak bawa ahli parlimen, apa orang kata, ahli parlimen Kepala Batas Pulau Pinang. Okay. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan, saya nak belilah buku ni. Thinking Liberally, Wan Saiful Wan Jan. Kan, yang juga ada gambar dia tular menghadiri program liberal. Tuan-tuan boleh tengok sendiri gambar ini. Okey, saya bukan nak tunjuk ini. Okey. Ni. Lim Kit Siang ini adalah sepupu kepada Chin Peng. Malulah. Okey. Kita dengar perbahasan sedikit, kemudian kita akan bahaskan. Bukan budak-budak sekolah. Ahli-ahli parlimen. Tak maulah saya sebut nama dia. Lim Kit Siang dan Chin Peng. Apa hubungan mereka? Sepupu. Siapa Chin Peng? Siapa Chin Peng? Ketua Komunis. Kepala Batas. Malu. Kepala Batas yang Seorang muda bawa politik lama. Apa ni? Lim Kit Siang ini adalah sepupu kepada Chin Peng. Malulah. Bukan budak-budak sekolah. Ahli-ahli parlimen. Tak maulah saya sebut nama dia. Dia tahulah sendiri. Dia dah menghilangkan diri. Dia lari keluar daripada Dewan. Daripada sebelah mana? Sebelah sana. Baru-baru ini, seminggu yang lalu, dalam satu majlis Himpunan Jentera Muslimat dan Amirah di Kemaman. Julutong. Apa masalah kalau anda kata dia sepupu juga dengan Chin Peng? Tak apa masalah kalau dia sepupu. Fahaman politik itu berfahaman masing-masing. Tak boleh nak dikaitkan dia sepupu ke, sepapat ke, adik ipar ke, abang ipar ke. Nak dikaitkan benda tu dengan fahaman politik. Ini benda tak betul ni. Dia sepupu ke, dia sepapat ke, dia adik ipar ke, dia bekas isteri ke. Cuma saya nak beritahu dengan pengurusi. Semalam pengurusi halau saya. Dekat luar saya minum kopi. Tapi saya tak tahu parit buntar sama ada dia minum kopi ataupun dia minum Milo. Terima kasih Julutong. Terima kasih. Tuan Pengurusi bagi saya masa beberapa minit tambahan. Ini kawan sedih, marah. Butiran 17,300. Chin Peng. Kenapa buat kenyataan? Butiran 17,300 pusat rukun tetangga. Berapakah jumlah Dia Perabatan nak bagi laluan? Ha? Tak bagi, dia tak bagi. Bagilah sikit, bagilah. Bagilah. Tuan-tuan, bila dia bangkit, dia tanya soalan. Dia bertanya soalan. Dia baca lah. Kemudian bangkitlah 3-4 orang ahli DAP. Kemudian dia nak tanya soalan ni.
Adakah kepala batas nak bagi laluan? Dia geleng kepala. Kepala batas nak bagi laluan? Geleng kepala. Tuan-tuan, menabur fitnah sedap bila kau cakap seorang-seorang. Tapi bila di dalam dewan, kenapa tak berani menyatakan? Kenapa tak berani cakap? Dengar. Point of order 37/2. Apabila ahli sedang bercakap dan pihak yang sedang... Saya suruh duduk dah. Okey. Saya suruh duduk dah. Kami nak tanya pasal fitnah yang dilemparkan terhadap DAP dan saya, termasuk saya. Ini semua Yang kelima, P14 butiran 17,300 pusat rukun tetangga. Berapakah jumlah pusat rukun tetangga yang masih aktif di setiap negeri Singapura ini? Menurut Akta Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Tan Sri Dipertua, saya akhiri dengan dua pantun. Dia tak bagi ruang, tuan-tuan. Dia tak bagi ruang. Sebab the moment dia bagi ruang, soalan boleh ditanyakan kepada dia. Adakah benar kamu berkatakan demikian? Soalan dia. Bahawa kamu mendakwa, bahawa apa orang kata, yang sebagaimana yang disebutlah. Kan? Sebagaimana yang disebut bahawa kamu adalah ni sepupu Chin Peng lah apa dan suatu dengannya. You all dengar sendiri tadi kan? Sepupu Chin Peng lah apalah. Tuan-tuan, ni nak cerita. Kadang-kadang yang bawa cerita ni dulu Saitro BN. Saitro Barisan Nasional bawa. Masa tu PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, bersama dengan PKR, bersama dengan DAP. Dan PAS antara orang yang mengatakan benda tu tak betul. Tapi sekarang PAS yang bawa benda tu. Yang bawa cerita pasal Cimpeng ni adalah siapa? Saitro Barisan Nasional. Tapi tiba-tiba sekarang, yang masa itu PAS bersama dengan DAP pada waktu itu dan tak bersetuju mengatakan itu adalah penipuan. Saya ingatlah, saya tahu sebab saya dalam Pakatan Rakyat. Sekarang ini yang bawa cerita tu balik adalah orang PAS. Yang dia kata bahawa benda tu adalah fitnah. Nak cerita tuan-tuan, ni nampak sangat Melayu kita ni. Kalau nak bercakap tu, tengok fakta. Lim Kit Siang, Hokkien. Lim Guan Eng, Lim Kit Siang ni bangsa Hokkien. Chin Peng, kalau tak silap saya, dia Hakka kot. Ataupun Lee Kuan Yew Hakka. Chin Peng, dia Hakka. Saya tak ingat dia bangsa apa. Tapi bukan Hokkien. Bangsa dia pun lain, tuan-tuan. Cina ni banyak. Macam kita orang, campur Hakka lah. Ada Hakka. Tapi maksudnya, keturunan dia pun berbeza. Hokkien pun bahasa dia pun lain, tuan-tuan. Tiba-tiba jadi sepupu. Tapi menarik apa yang Sani Abdullah tadi kata. Sani Hamzah tadi kata. So, kalau dia sepupu pun apa masalahnya? Tak, kalau dia sepupu pun apa isu dia? Kalau betul lah, which is not true. Tapi kalau betul pun apa masalahnya? Tuan-tuan, kalau sepupu kita ni pencuri, penyangak, penyamun, adakah itu menyebabkan kita juga jadi penyangak, pencuri, penyamun? Tak, bapa saudara Nabi tu orang kafir, tuan-tuan. Dia sebut dalam Al-Quran tadi lagi. Tapi Nabi itu tetap Nabi. Tak ada kena-mengena. Itulah kita nak kata hujah yang diorang nak bawa ni. Hujah nak menakut-nakutkan. Hujah yang... Inilah pemimpin... Ya Allah. Ini pemimpin muda. PAS. Pemimpin muda ni. Kalau yang tua kita faham lah. Ini baru 30-an. Ustazah ni tuan. MP enggan ulas selepas diminta bukti Lim Guan Eng. Keluarga Chin Peng. Seorang ahli PAS yang dikritik setelah mendakwa ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemimpin Komunis Melaya Ong Boon Hua atau Chin Peng serta bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew enggan memberi bukti terhadap dakwaannya. Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Masura sebaliknya cuba mengelak daripada menjawab soalan wartawan yang menunggu di luar Parlimen bagi mendapatkan respon setelah Lim Guan Eng meminta bukti berkaitan dakwaan Mastura. Jawapan saya, tonton video sampai habis, kata Mastura sambil beredar. Akhirnya, Guan Eng berang dituduh ahli keluarga Chin Peng, Kuan Yew. DAP memberikan tempoh 48 jam bermula pada hari ini, esok, lusa kepada ahli Parlimen Kepala Batas Siti Masura membuktikan dakwaan dia punya hubungan keluarga dengan pimpinan Komunis Chin Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Pengerusi DAP Lee Kuan Eng berkata, selepas tular rakaman video Masura dalam program PAS. Now,
So, kalau sekiranya Mastura tak nak buktikan, tak ada masalah. Dia boleh beredar daripada wartawan. Boleh. Dia boleh beredar. Dia boleh mengelak. Dia boleh kata tak tahu. Oh, saya tak tahu. Tengok video sampai habis. Tak apalah. Tak ada masalah. Then, dalam tempoh 2 hari lagi, 48 jam, tunggulah surat saman. Tak, tuan-tuan, enough is enough lah. Saya kata, benda ini, cerita pasal Chimpeng ni dibawa oleh Saitro Barisan Nasional. Pada masa itu, PAS bersama dengan kita. Dan PAS sendiri mengatakan, saya ingat lagi, masa itu mengatakan, itu adalah palsu. Itu adalah fitnah. Sekarang, semua fitnah-fitnah yang dulu Saitro BN bawa, PAS yang dok carry sekarang ni. PAS yang dok carry sekarang ni. Fitnah yang sama. Tuan-tuan. Jadi, 48 jam untuk PAS, untuk Mastura, lepas ini kena buktikan lah. Dan di mahkamah kita akan pastikan lepas ini insya-Allah kebenaran itu akan timbul. Tuan-tuan, jangan risau. Jangan risau. Jangan risau. Kalau dia nak kena, dia kena. So, if you're on the right, kalau anda orang yang benar, kalau anda orang yang benar Mastura, buktikan di mahkamah, jangan risau. Maka kalau ini adalah fitnah, bukan hanya kerana kamu kena bertaubat kepada Allah SWT, kamu kena kena minta maaf dengan Lim Guan Eng. Nak minta maaf apa? Dia bukan Islam. Dia orang kafir. Islam tidak memandang agama dalam hal pemfitnah. Kamu fitnah, kamu minta maaf. Islam bukan Islam equal dalam bab fitnah. Kamu buat kesalahan, equal. Tak ada dikotomi, tak ada seorang lebih mulia, tak ada holier than thou. Tidak ada. Kamu buat salah, kamu fitnah, maka kamu kena minta maaf. Cerita tak akhir, Syed Saddiq. Hari Khamis ini, tuan-tuan. Okay. Saddiq bebas atau bersalah diketahui Khamis ini. Kuala Lumpur, nasib ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq, sama ada dilepas atau dibebas atas 4 pertuduhan bersubhat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram berkaitan dana Angkatan Bersatu Muda Armada akan diputuskan Mahkamah Tinggi pada Khamis ini. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid dijadualkan membaca keputusan pada jam 9 pagi. Jika mahkamah memihak kepada pihak pembelaan dengan berpendapat bekas Menteri Belia dan Sukan itu berjaya menimbulkan keraguan munasabah, beliau akan dilepas dan dibebas serta-merta. Bagaimanapun, jika mahkamah berpandangan sebaliknya, Presiden Ikatan Demokratik Muda berusia 30 tahun itu berdepan hukuman penjara atau denda jika sabit kesalahan. Pada 27 September lalu, pendakwaan menutup kesnya selepas memanggil 30 saksi untuk memberi keterangan pada pembicaraan kes itu. Sebahagian saksi ialah ibu bapa, Sharifah Mahani dan juga Syed Abdul Rahman Al-Sagof serta bekas penolong Bendahari Armada, Rafiq Hakim. Kes itu dikendalikan Timbalan Pondok Raya. Baik. Benda yang saya dengar lah, ini mungkin tak didedahkan lagi atau mungkin dah didedahkan dalam mahkamah, ialah berkenaan dengan kes ini, iaitu Syed Saddiq dikatakan mengeluarkan dana, ini dakwaan dia, mengeluarkan dana berjumlah 1 juta ringgit, kemudian dibahagi-bahagikan kepada 3-4 orang. Kantoi isunya apabila salah seorang daripada mereka menggunakan wang tersebut. Itu yang kantoi. So, bila dia kena tahan SPRM, dia spill the bin. Dia pecah lubang. Dia kata bahawa dia dapat duit itu daripada Syed Saddiq. Yang itu yang dia kantoi. Dan orang tersebut, dia katakan menjadi salah satu saksi. Now, adakah beliau akan didapati bersalah atau tidak? Yang ni saya tak bolehlah jamdekan. Tetapi, kalau melihat kepada keadaan ini, kalau kita nak lihat secara umum je lah. Alright, kita kena lihat macam ni, tuan-tuan. Dia bukan masalah niat. Okay? Dia bukan masalah niat. Tapi masalahnya adalah perbuatan. Dia aktor serius dia. Perbuatan dia tu. Sebab niat itu boleh dinilai melalui perbuatan. Apabila dia mengeluarkan dana tersebut, duit tersebut diletakkan ke dalam akaun mana? Diberikan kepada individu tertentu dan dikatakan dimasukkan ke dalam akaun dia sendiri. Dikatakan akaun ASB kalau silap saya. Di dalam akaun ASB dia sendiri. Dikeluarkan 1 juta. Now, bila dimasukkan ke dalam akaun dia sendiri, timbul persoalan kenapa? Dia kata dia nak ganti duit dia dan sebagainya lah. Benda-benda macam tu lah. Dan itu satu kesalahan lah. Sebab dia bukan melibatkan dana yang kecil, dia melibatkan satu dana yang besar. 1 juta ringgit. Mungkin bagi geng-geng tu 1 juta tak ada benda lah kan. Tapi bagi kita satu dana yang besar.
Dan dia juga adalah dana armada. Okey, itu yang pertama. Kedua, timbul persoalan, adakah dana itu dikeluarkan dengan persetujuan daripada board sebagaimana yang diperlukan, sebagaimana yang dikehendaki. Okey, sebagaimana yang dikehendaki. Okey, itu satu persoalan. Kemudian saksi Syed Saddiq sendiri mengatakan. Okey. Saksi Syed Saddiq, saya baca. Terima kasih 11,000 menonton kita. Syed Saddiq tak pernah arah Rafiq keluar wang 1 juta saksi. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa Syed Saddiq tidak pernah mengarahkan bekas penolong Bendahari Angkatan Muda Bersatu Rafiq untuk mengeluarkan wang sebanyak 1 juta daripada akaun armada. Bekas ketua penerangannya, Ulia Akmal Hashimuddin berkata, membacakan keterangan saksi. Datuk Azhar berkata, keputusan pengeluaran wang dibuat sebuah kumpulan melibatkan pemimpin tertinggi armada dikenali G5 yang mengadakan perbincangan di rumah tertuduh. Keputusan dibuat oleh G5 secara bersama bahawa bantuan diperlukan untuk COVID-19 Raya dan Ramadan. Jumlah pengeluaran adalah berdasarkan keperluan setelah Rafiq berbincang dengan Esko Armada yang bertanggungjawab. Pengagihan dana bagi bantuan yang dinyatakan adalah secara ad hoc. Oleh demikian, tiada keperluan untuk sedia kertas kerja bagi tujuan itu. Tiada sebarang kertas kerja dibentangkan kepada MPT bersatu sepanjang keahlian saya. Saya tidak pernah punya sebab untuk percaya bahawa kertas kerja perlu dibentangkan bagi mana-mana pengeluaran, pembelanjaan atau pengurusan program bersatu, katanya. Menurut petuduhan, Syed Saddiq merupakan ketua armada bersubahat dengan Rafiq yang diamanahkan mengendalikan dana berjumlah 1 juta. Perbuatan tersebut didakwa dilakukan di CIMB KL Sentral. Baik. Yang ini yang jadi timbul persoalan, tuan-tuan. Bila mana duit itu transit dan terdapat trace. Yang ni yang susah. So, bila transit itu ada, tracing itu ada, duit itu dibelanjakan ke mana, itu perkara kedua. Tapi ada transit tersebut dan dia tidak melalui keputusan yang proper. So, apakah keputusan yang proper? Yang itu bersatu, mahkamah akan tentukanlah sama ada keputusan itu proper atau tidak. Dan saya tertarik untuk nak membaca keputusan mahkamah kalau sekiranya beliau didapati bersalah atau tidak bersalah. Sebab bersalah atau tidak bersalah Syed Saddiq selepas ini, dia akan menjadi satu benchmark, taklah benchmark juga sebenarnya, kepada kes seperti Wan Saiful Wan Jan dan juga kes siapa tuan-tuan? Si Muhyiddin Yassin. Menarik. Baik, habis kat situ. Tadi saya dah bercerita tentang apa orang kata, siapa yang nak memancing di Langkawi pada bulan 1 nanti. Siapa yang nak detail tentang memancing tu, bolehlah menghubungi Ana admin di nombor yang tertera ini 012 ni, Ana admin, cakap saya berminat untuk mengikut memancing bila 20 dan 21 hari bulan Januari. 20-21 Januari, tuan-tuan. Tapi tarikh detail nanti kita akan bagilah. Detail dia nanti kita akan bagi. Januari 20-21. Ya, mungkin 19-20-21 macam tu. Atau 20-21-22. Tapi 20-21 lah memancing tersebut. Januari, iaitu hari Sabtu dan Ahad. Siapa berminat, bolehlah menghubungi Cik Ana. Nanti dia akan bagi detail berkenaan dengan aktiviti memancing tersebut. Dia ada kos dia lah. Ada kos. Berapa-berapa tu nanti kita akan ada organizer, event organizer yang organize perkara tersebut. Baik. Daripada saya, terima kasih tuan-tuan. 11,000 dan juga 1,000 yang menonton di TikTok. 900 lah sekarang ni. Tadi 1,000 lebih. Terima kasih juga kepada yang menonton saya di Twitter. Terima kasih juga yang bersama dengan saya. Alhamdulillah. Teruskan perjuangan. Teruskan menonton. Teruskan share. Teruskan like. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.